Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang sudi bersama kita di pagi ini untuk membimbing bacaan Yasin, doa serta tazkirah, yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun memilih berada bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita hari ini. Allah limpahkan dengan rezeki yang berkat dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi memberkati kuliah kita, mari sama-sama kita membaca umul kitab Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati, dilimpahi kurniaan Allah dan juga dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada pagi ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan penawar kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkanlah dengan rahmatnya. Hanya Engkau lah yang maha menyembuhkan, kesembuhan yang tidak meninggal ke penyakit lain. Berilah keafiatan. Syafakallah syifaan adilan untuk Nurul Jannah binti Aziz, Salwa binti Abdul Wahab, Jaminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrun, Satinah bin Sanib, Saryati binti Sanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faizal Ikmal Azami, Syarifah Siti Nur, Said Mazin, pejuang-pejuang thalassemia, Jasmine Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zakiyah binti Zohro, Sarina binti Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani bin Jamari, Sadli bin Haji Mukti, Fauziah bin Sudin, Ainul Yusnita binti Muhammad Faid, Maziah bin Adan, Adnan, Cik Muji bin Cik Noh, Cajas Sulimah binti Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Syafi'i, Mazura bin Maktar, Suriah binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Baria Ainul binti Johari, Haji Ishaq binti Osman, Halijah binti Suliman, Nur Fahana Yaakob, Hashim Zakaria, Hajjah Sirang binti Tobari, Hajjah Masyita binti Arsyad, Haji Abdul Wahid Ramin, Salmah binti Abdul Qadir, Raihan binti Ibrahim, Mazliza Sa'ad, Indu binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah, Wan Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajjah Mai'itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firashah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa Muhammad Besir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'on bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri Ramlah, Muhammad Izam Mahathir, Azizah binti Marais, Siti Rokiah Sulaiman, dan kepada semua nama yang tersenarai itu sebanyak 232 orang. Dan juga kita doakan pada para jemaah sekiranya pada pagi ini juga ada yang diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan dan pelbagai masalah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, kita terus dengan menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah pagi ini. Dan sebelum mulakan baca Yasin dan doa dan tazkirah, mohon Ustaz beritahulah sedikit tentang biodata Ustaz kerana para jemaah ingin mengetahui sedikit latar belakang Ustaz. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Saya kasihi seluruh warga lah saya sebut ibu-ibu, puan-puan yang saya kasihilah di Gema Nurul Iman. Gema Nurul Iman. Mudah-mudahan Nur saja Ustaz. Tak Nur ada ya. Nurul. Tak ada. Gema Nur Iman. Nur Tapi kalau dia dalam bahasa Arab dia Nur Iman tu maksudnya dia ada alif lam kan, dia Nur, jadi kalau baca jadi Nurul Iman jugalah. Dia jadi tapi tak apa, kita guna Nur Iman cahaya iman. Cahaya keimanan. InsyaAllah semua pada hari ini Allah Ta'ala kurniakan cahaya keimanan buat kita semua. Dan insyaAllah kita mula dengan baca ayat Yasin. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Hadi bin Johari. Saya orang Kedah, tinggal di negeri Kedah. Mak saya orang Johor. Ya. Ayah saya orang Perlis, tapi kami tinggal di Kedah. Kira orang Kedah lah. Ya. Kemudian umur saya dah 36 tahun. Saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Dalam jurusan Usuluddin, tetapi takhasus ni fakulti saya bahagian tafsir Al-Quran Al-Karim. Boleh setakat tu sikit je insya-Allah. Tak banyak pun. Alhamdulillah. Tidak nanti duk tertanya-tanya pula siapa pula gerangan Ustaz pagi ni kan. Itulah. Jadi ada info sikit. Alhamdulillah Ustaz. Teruskan. Baik. Kita mula dengan bacaan Yasin insya-Allah, kemudian saya akan sampaikan sedikit tazkirah peringatan buat diri saya dan semualah yang ada bersiaran ataupun bersekali dengan kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم والمخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوج أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقه وأن تربط على ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقه وأن تقترنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك في حرز لطفك المصون وبسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المنفس عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saya nak mula terus ke tazkirah ataupun Silakan, boleh teruskan. sampai pukul Kalau ikut pukul 8 pun boleh lah, ataupun ikut sebelum pukul 8 lah, boleh lah. boleh Boleh ke Ustaz? Saya boleh insya-Allah boleh. Selalunya sampai pukul 8 lah. Boleh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Ibu-ibu yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia dan barakah ini, alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi ini dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kali pertama menyertai tazkirah live di siaran inilah. Jadi mungkin saya tak mengenali ramai di sini. Cuma insya-Allah kita semua saudara se-Islam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendoakan saudara-saudara kita yang lain, semua sekalian muslimin dan muslimat. Saya seringkali memperingatkan berkenaan dengan doa sekalian muslimin dan muslimat. Kerana di antara fannun min fununid du'a, salah satu cara untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan supaya doa kita mudah dikabulkan. Maka ulama menggariskan, bukan ulama lah, maknanya Nabi sendiri menyebut dalam hadis bahawa seseorang yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib. Bi zahril ghaib ini maknanya tanpa disedari dan diketahui oleh saudaranya. Sebab itu kita kadang-kadang doa kita gunakan dhamir. Kalau dalam bahasa Arab digunakan dhamir kami. Allahumma ighfir lana, Allahumma ahyina, Allahumma inna nas'aluka. Kita seolah-olah mewakili umat Islam kesekaliannya, kerana ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendokong kasih sayang. Itu yang pertama saya nak tegaskan kepada kita semua, bahawa agama kita, agama Nabi Muhammad, agama Islam kita ini bukannya agama halal dan haram sahaja. Kita sering kali menyebut, sering kali menyebut agama kita ini selalunya dikaitkan halal dan haram sahaja. Ini suatu bukan kita nak cakap dalam agama kita tidak ada hukum halal dan haram, tetapi penjelasan kepada agama ini secara dasar yang luasnya ialah agama Islam kita ini rahmatan, rahmah. Karena Nabi SAW
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maka dengan sebab itu kita kena mempunyai sifat yang baik, belas kasih sesama orang Islam, sesama mukminin. Maka doalah kita sentiasa kepada orang Islam jika kita nak hajat kita, permohonan kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertamanya saya nak kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengekalkan kita dalam nikmat ketaatan dan ibadah. Nikmat ini tak dapat dinilai. Mahal tuan-tuan puan-puan sekalian ya, nikmat iman ini. Ma u'tiya ahadun ata'an ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Tidak dikurniakan kepada seseorang itu yang lebih mahal daripada kesihatan. Kita dalam dunia ini, kalau kita nak nilai perkara yang paling mahal sekali, pokok pakalnya, kita mesti sihat. Itulah yang paling mahal. Sebab kalau kita tak sihat, kita diberikan pangkat yang besar, kita diberikan rezeki yang banyak, kita diberikan anak yang ramai, kita diberikan rumah yang mewah. Dengan sakitnya kita, dengan tidak sihatnya kita, kita tidak akan mengecapi semua itu. Kalaulah kita ini orang kaya sekalipun, duit banyak tapi tak lalu nak makan kerana tak sihat. Kita sakit, kita terlantar di katil hospital. Kita tak boleh menikmati mewahnya kereta kita, mewahnya rumah kita, banyaknya duit kita di dalam bank. Semua itu tidak akan kita dapat kecapi melainkan dengan sihat. Maka manusia mulalah menyebut bahawa yang paling mahal itu sihat. Tetapi agama kita mengajarkan yang lebih mahal dari sihat itu ialah yakin. Ma u'tiya ahadun ata'an ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Tidak ada yang dikurniakan sesuatu nikmat yang lebih mahal daripada sihat melainkan keyakinan. Yakin itulah yang mendorong kita melakukan kebaikan dengan senang hati. Apa sahaja kehidupan kita hari ini, perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau tidak ada yakin, semuanya akan jadi masalah. Semua akan jadi masalah. Bertitik tolak daripada yakin. Seorang yang bekerja, kalau dia tak tahu tiap-tiap bulan dia nak dapat gaji, dia nak kerja dah agak-agak. Orang tanya, hujung bulan ni dapat gaji tak? Dia cakap tak sure lagi lah. Dia tak boleh nak kerja sungguh-sungguh. Sebab itu rahsia orang boleh keluar pagi, balik lewat petang, bersesak-sesak dalam traffic jam. Kerana apa? Kerana adanya keyakinan bahawa setiap hujung bulan dia akan dapat duit gaji. Seorang pelajar sanggup bangun malam, ke kelas pada waktu pagi, kemudian ulang kaji pada waktu petang, ulang kaji lagi pada waktu malam, tahan mata daripada mengantuk. Kalau mengantuk juga dia minum kopi yang tak bagi mengantuk tu. Kalau orang minum secawan dia bubuh sampai setekor tu. Sebab apa? Nak jaga mengantuk. Dia sanggup bersusah dan payah kerana apa? Kerana dia yakin dengan usaha dia itu akan membuahkan hasil yang baik. Akan ada kesudahan yang baik, akan ada hasil yang baik. Maka dengan yakin itulah membantu dia untuk buat semua kerja-kerja yang berkaitan untuk dia berjaya dalam peperiksaan dia. Jadi semua itu bertitik tolak dari yakin. Nelayan pun sama, dia turun ke laut sanggup. Dengan risiko ombaknya, dengan panasnya, semua itu dia sanggup kerana apa? Dia yakin semua ini akan jadi duit. Jadi keyakinan itulah yang mendorong kita sebenarnya. Kita hari ini kita banyak belajar, banyak mengaji, banyak baca Al-Quran, banyak zikir. Itu semua proses-proses untuk menjadikan iman kita makin kuat. Kerana iman kita ini, sebagaimana kita belajar dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita, al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ada masa dia boleh naik, dia boleh turun. Maka setiap hari kita ini proses kita memujuk dirilah. Dengan istighfarnya, dengan mengajinya. Kadang-kadang dia turun, lemah balik, kita bangkit semula. Lemah balik, kita bangkit semula. Proses ini apa? Memujuk nafsu kita. Sebab kita tahu itu kita lemah. Dan Tuhan sendiri mengiktiraf bahawa ciptaan dia manusia ini lemah. Lemah segala segi. Makhluk ini semuanya ada kelemahan. Tuhan tak pernah heran dengan kelemahan tersebut. Tetapi Tuhan nak apabila kamu tergelincir, kamu jatuh, kamu rebah, kamu bangkitlah kembali pada aku. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nak. Dalam hadis yang panjang sekali, dalam hadis kursi, Allah Taala menyebut, saya tak ingat hadis itu secara detail, cuma saya nak bagi tahu di sini betapa berkali-kali manusia ini melakukan dosa.
No? Melakukan dosa, kemudian Allah Ta'ala kata, kemudian dia menyesal dan bertaubat. Allah Ta'ala kata, aku terima taubatnya. Kerana apa? Kerana dia tahu siapa aku dan siapa dia. Kemudian selang beberapa ketika tempoh, dia melakukan lagi dosa. Tergelincir lagi dia. Maka dia pun menyesal dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku terima taubatnya, Tuhan kata. Kerana apa? Dia tahu aku siapa dan dia kenal dia siapa. Dia hamba dan aku Tuhan dia. Kemudian selang beberapa ketika, dia melakukan lagi dosa. Kemudian aku ampun dosanya kerana dia bertaubat dan menyesal. Kerana apa aku mengampunkan dia? Tuhan kata kerana dia tahu aku siapa dan dia siapa. Demikianlah Allah Ta'ala mengulang. Tuhan nak menggambarkan, Allah nak menggambarkan bahawa berkali-kali melakukan dosa dan tergelincirnya kita ke dalam dosa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap akan sambut kita dengan taubat, ya. Kerana apa? Kerana kita, dia punya modal kita ialah kita mengetahui kita siapa, kita adalah hamba dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu menyedari diri kita hamba ini nilainya besar. Dan kita setiap hari nak meningkatkan nilai kehambaan kita. Nilai kehambaan kita itu ditingkatkan dengan macam-macam cara. Jadi, apa yang saya nak sebut hari ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan satu hikmah daripada Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah sempatlah kot saya nak share berkenaan dengan hikmah ini. Hikmah ini kalau puan-puan buka dalam kitab Al-Hikam, dia hikmah yang pertama sekali. Saya bila baca hikmah ini, saya sangat memberi motivasi, memberikan semangat yang kuat dalam kehidupan kita. Apabila kita tergelincir dalam dosa. Baik, saya nak baca, dia punya hikmahnya berbunyi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Saya ulang, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ini hikmah ini ada kaitan dengan apa mukadimah yang saya sebutkan tadi. Di antara tanda-tanda min alamati, daripada tanda-tanda kamu i'timad, bersandar dengan amalan kamu. Apa maksud bersandar dengan amalan? Kita jadikan amalan itu tempat sandaran kita. Bahaya sebenarnya. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dan bahkan Ibn Atha'illah meletakkan sandaran dengan amalan ini pada hikmah yang pertama. Seolah-olah mengisyaratkan bahawa bahaya manusia ini bersandar dengan amalan. Baik, apabila kita bersandar dengan amalan, antara tanda kita ini sudah mula bersandar dengan amalan, apa dia? Antaranya, banyak lagi sebenarnya, tapi ini antaranya. Antaranya kita, nuqsanur raja, kita akan kurang berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada harap pengampunan, harap maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah kurang berharap dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala inda wujudi zalal, ketika kita tergelincir. Ketika kita tergelincir, kita dah mula kurang nak mengharap dah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab itulah tanda bahawa kita sedang bersandar dengan amalan kita. Baik, amalan kita itu maksudnya apa? Amalan kita itu, kata ulama tasawuf, bukan sahaja ibadat, ketaatan, solat, puasa, zakat kita, bukan. Bukan itu sahaja. Ya, itu juga amalan, tetapi bukan itu sahaja. Bahkan dosa kita. Dosa kita juga adalah amalan. Pahala kebajikan kita juga adalah amalan. Maka bersandar pada kedua-duanya ini akan menyebabkan kita akan musnah dalam kehidupan kita. Musnahlah. Musnah kerana apa? Kerana kita akan dimusnahkan dengan sandaran amalan itu. Yang pertamanya, kalaulah dia bersandar dengan banyaknya amalan dia. Dia selalu pergi jemaah di masjid, dia selalu mengaji, dia selalu belajar, dia selalu berzikir, dia selalu baca Al-Quran. Bila banyaknya amalan, dia sudah merasakan, dia mula dah bersandar. Bersandar dengan amalan tu, dia rasa dia dah selesa. Dia rasa dia dah selamat. Bila dia rasa dia dah selamat, dia mula nak mengintai-ngintai orang yang tak boleh buat seperti dia. Ini pun antara tanda i'timad, bersandar dengan amalan.
Bila dia dah mula melakukan banyak ketaatan, dia mula nak teropong orang lain yang tak boleh buat macam dia. Dia mula tengok orang yang tak boleh pergi masjid macam dia. Orang yang tak boleh baca Quran walaupun satu muka surat seperti dia. Orang yang tak boleh berzikir selalu seperti dia. Dia dah mula mengintai-ngintai manusia lain yang tak boleh buat macam dia. Sebab itu, dengan sembahyang kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, dengan macam-macamlah kebaikan yang kita buat, dengan sedekah kita, semua itu kalaulah kita bersandar dengan dia, maka kita akan merasakan diri kita sudah selamat, diri kita sudah selesa. Ini berbahaya jika bersandar dengan pahala kita. Kerana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pahala kita. Sebab itu dalam kisah dalam kalangan orang sufi, masyhur kisah apabila seseorang itu ditanya oleh Allah Taala dalam syurga, kenapa kamu masuk dalam syurga? Maka jawapannya, kerana amalan aku dulu hamba yang soleh, banyak melakukan ketaatan kepada kamu ya Allah. Maka Tuhan tanya, berapa tahun kamu melakukan ketaatan di dunia? Maka dia jawab 80 tahun. Maka Tuhan kata, tak apa, kalau macam tu duduk saja di syurga ini 80 tahun. Selepas itu kamu kena keluar. Kerana kita masuk bukan dengan amalan kita. Kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dengan rahmat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bahaya kalau bersandar dengan kebaikan kita, dengan pahala kita. Baik, bersandar dengan dosa juga bahaya. Apabila dia mula melakukan dosa, banyak maksiat, maka dia pun mula bersandar dengan maksiatnya. Bersandar di sini dia mula merasakan bahawa dia malas dah nak minta dengan Allah kerana apa? Aku banyak dosa. Aku malas dah nak mengharap dengan Allah kerana aku banyak noda. Aku malaslah nak berdoa pada Allah kerana aku banyak melakukan maksiat. Sedangkan Tuhan tak kisah pun semua tu. Yang Tuhan nak, bila kamu melakukan dosa, minta sahaja ampun. Maka ini satu motivasi kepada kita. Kalau kita ada melakukan maksiat, bangkit sahaja. Tutup buku maksiat kemarin, hari ini buat kebajikan baru. Tiba-tiba jatuh lagi dalam maksiat. Kalaulah kita ada perasaan bahawa, ya Allah, aku malas nak minta padamu, aku dah malas dan nak memohon padamu kerana aku sering kali melakukan dosa. Maka dengan seringnya aku melakukan dosa, maka aku sudah lesu untuk memohon padamu. Maka ketahuilah kita ketika itu sedang bersandar dengan amalan. Jadi kedua-dua ini ada bahayanya. Ada risiko yang tak baik dalam kehidupan. Saya suka memetik kisah, kalau saya kaitkan berkenaan dengan bersandar dengan amalan ini, saya suka memetik berkenaan dengan kisah. Dalam Sahih Muslim ada disebut tentang kisah seorang lelaki, seorang pemuda yang pernah membunuh sebanyak 99 jiwa. Banyak tu, 99 jiwa. Maka kalaulah dia bersandar dengan amalannya, iaitu kejahatannya, maka dia tak boleh bertaubat lagi. Dia akan jadi lesu. Dia akan jadi lemah untuk bertaubat pada Allah Ta'ala kerana dosanya itu terlalu banyak. Tetapi bagusnya pembunuh ini, lelaki ini, dia tetap optimis. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia rasa nak bertaubat. Dia tak nak tengok lagi 99 nyawa yang dia telah bunuh. Maka orang pertama yang dia jumpa ialah seorang rahib. Dalam hadis disebut dengan rahib. Rahib ini seorang yang banyak melakukan ibadah. Tetapi isyarat yang kita dapat dalam hadis ini, dia seorang yang kurang rahmah. Dia kurang rahmah. Maknanya kurang belas kasih. Gagal melihat manusia dengan pandangan kasih sayang. Sebab apa? Kerana dia apabila mendengar jenayah yang dilakukan oleh pemuda tadi, iaitu membunuh 99 orang, maka dia berkata bahawa kamu tidak lagi ada peluang untuk masuk ke dalam syurga ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana betapa banyaknya dosa yang kamu lakukan. Maka sebahagian ulama menyimpulkan, sekiranya kita ingin melakukan taubat, mendekati Allah, jangan mencari ahli ibadah sahaja yang tidak ada ilmu. Kerana dia kurang rahmah. Dia kurangnya belas dan kasih. Jumpalah mereka yang mempunyai ilmu. Kerana ilmu itu rahimun baina ahli. Dia mengikat kasih, penghubung kasih di antara ahli-ahlinya. Maka apabila dia dapat respon sedemikian, kamu tak ada peluang lagi untuk masuk syurga dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia kata daripada aku masuk neraka 99 saja, baik aku bagi cukup buang 100.
maka dia bunuhlah rahib yang ada di depannya. Maka rahib itu menjadi mangsa kejahilannya. Dia terbunuh kerana kejahilan. Sebab itu jahil ini boleh membunuh. Banyak kisah jahil boleh membunuh. Membunuh jiwa, bahkan membunuh akal, membunuh perasaan. Sebab itu kejahilan tidak dapat memupuk rahmah. Matilah rahib tadi kerana kejahilan dia. Sedangkan dia seorang yang banyak melakukan ibadah. Maka kita memerlukan ilmu dan ibadat yang gabungan ilmu dan juga ibadah untuk memupuk rahmah ke sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan masih lagi buka peluang untuk dia bertaubat. Dia berjumpalah seorang ulama yang kedua. Nampak tak? Bagusnya pembunuh ini, walaupun sekarang jumlah yang dia bunuh dah mencecah 100 orang, itu tidak menyebabkan dia bersandar dengan dosa dia, yang menyebabkan dia tak nak bertaubat. Dia nak juga bertaubat. Maka berjumpalah dia dengan seorang ulama, seorang alim. Menyatakan hasrat dia ingin bertaubat. Kali ini jumlah yang dia nak kena sebut dekat ulama itu lebih daripada rahib. Kerana rahib tadi dia sebut jumlahnya 99. Sekarang dia nak kena sebut 100 orang jiwa telah aku bunuh. Ya, hadis ini boleh dapat dalam Sahih Muslim. Maka alim yang kedua ini bagus. Rahmahnya tinggi, maka dia kata tidak ada masalah. Kamu kena bertaubat, insya-Allah Allah Maha menerima taubat. Dan akhirnya saya ringkaskan cerita, dia melakukan perjalanan kerana diminta untuk melakukan hijrah. Ulama tadi, alim tadi menasihati dia, hijrahlah kamu daripada tempat ini. Kamu tak boleh duduk di sini. Kamu jadi jahat di sini. Kamu ada kawan-kawan kamu yang membunuh sekali dengan kamu, maka tempat ini tak sesuai untuk kamu. Kalau kamu bertaubat, akan menyebabkan kamu suatu masa akan berpatah balik semula kepada jenayah kamu. Maka kamu mesti melakukan hijrah. Kita ni macam itulah. Kita kalau rasa tempat yang kita duduk ini tak membantu kita dekat dengan Allah, lakukan hijrah. Kita tak boleh duduk dalam keadaan sedemikian kerana dia akan menggugat kita punya iman, dia menggugat kita punya amalan, ibadah kita. Maka dia mati di dalam perjalanan, maka diukur jarak perjalanannya itu, ternyata jaraknya itu sahaja sudah cukup untuk memberatkan timbangannya untuk masuk ke dalam syurga berbanding dosanya membunuh manusia. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak supaya kita ini menjadi orang yang sentiasa merahmati manusia yang lain kerana rahmah ini kunci besar dalam agama kita. Sebab itu jugalah kita kena memandang manusia dengan pandangan rahmah. Membunuh diri dalam agama kita ini, dalam syariat kita adalah dosa yang besar. Kerana apa? Kerana diri kita itu sentiasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalahnya ialah dosa itu, maka cucilah dosa itu. Allah Taala menggesa kita supaya cuci dosa dan jangan berputus asa dengan rahmat. Tuhan sebut, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dengan rahmat aku. Banyak lagi ayat lain Tuhan pujuk kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan uji kamu dengan perkara yang lebih berat daripada apa yang kamu mampu. Tuhan pujuk lagi, jangan kamu terlalu kecewa, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kamu dapat nikmat yang lebih, kamu jangan seronok sangat, tapi kalaulah kamu hilang sesuatu, janganlah kamu sedih sangat kerana kamu tak tahu apa yang akan aku ganti di hadapan. Kamu tak tahu apa yang telah aku tuliskan di hadapan. Semua itu pujukan-pujukan rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa dekat dengan dia. Bahkan dalam hadis Qudusi Tuhan menyebut, in ji'tani biturabil ardi zanuban. Wahai hambaku, kalau kamu mendekati aku dengan membawa dosa sebanyak debu yang wujud di atas permukaan bumi. Biturabi al-ardi, maknanya debu tanah. Guru saya bila menghuraikan hadis Qudusi ini, dia kata, minta pakar geologi ke apa, dia minta dia ukur tanah, panjang di dalamnya tanah, lebarnya tanah di bumi ini, maka banyak itulah dosa kalau kita lakukan. Bahkan dia kata kalaulah kita melakukan dosa besar setiap hari dan hidup kita 1000 tahun pun kita tidak akan mampu membuat dosa sebanyak itu. Itu pun sekiranya kita bawa dosa sebanyak itu, Tuhan kata, in ji'tani, kamu datang kepada aku biturabil ardi zanuban, dengan membawa debu tanah yang banyak sebesar itulah dosa kamu, maka tetap aku akan ampunkan kamu. Apa yang saya nak sebut di sini ialah kita jangan bersandar dengan amalan. Ya. Salah satu lagi tanda bersandar dengan amalan ialah yang saya sebutkan tadi,
ialah berkenaan dengan mereka yang apabila Allah Ta'ala berikan peluang melakukan kebaikan, dia istiqamah melakukan kebajikan, ketaatan, maka dia mula memandang manusia lain yang tak boleh buat, yang tak mampu buat macam dia. Ada orang yang dia tak boleh pergi masjid sebelum ni. Sekarang dia Allah Ta'ala berikan dia hidayah untuk dia melakukan hijrah. Maka apabila dia melakukan dalam sebulan, 2 bulan, setahun, dia mula dah tengok betapa manusia lain yang tak mampu buat macam dia sebagai malang. Dia melihat dengan pandangan mengeji. Sedangkan Allah memberikan hidayah, bukan itu lesen yang untuk kita memandang manusia lain dengan penuh kehinaan. Kita nak kena jaga hati kita. Karena hidayah ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebut bahawa hidayah ini ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan hidayatul intibah. Hidayatul intibah. Hidayatul intibah ini yang jadi turning point kita untuk kita berubah dulu. Daripada kita tak bertudung, lepas tu kita bertudung. Apa dia punya, itu dia panggil hidayatul intibah. Maknanya apa turning point? Turning point saya silap sebut yang menyebabkan kita berubah. Masing-masing ada alasan. Ada orang yang dulu tak pakai tudung, dia pakai tudung. Ada orang dulu tak pergi masjid, dia pergi masjid. Ada orang dulu tak semayang, dia semayang. Ada orang dulu kedekut, kedekut tak hidung masin, tak telinga pahit. Kalau nak minta sedekah ni susah nak bagi, tapi sekarang dia sudah bermurah hati. Semua itu dia ada peristiwa di sebalik. Maka bila dia berubah, itulah disebut dengan hidayatul intibah, yang mengejutkan dia. Yang mengejutkan dia. Maka bila dia berterusan dalam kebaikan, apa yang dia dapat, kesedaran yang dia dapat itu berterusan, maka dia terus istiqamah. Maka hidayah yang kedua namanya hidayatul istiqamah. Macam ni, ramai-ramai dengan kuliah setiap pagi, setiap hari saya dimaklumkan sedemikian. Istiqamah berterusan macam ni. Maka istiqamah itulah yang sukar sebenarnya. Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syirazi ini tokoh besar dalam mazhab kita Syafi'i. Dia mengarang kitab Al-Muhazzab, dia mengarang Al-Luma'. Siapa tak kenal Imam Syirazi? Al-Imam Syirazi ini, dia daripada kecil lagi, dia diasuh oleh ayahnya bangun pada waktu malam bertahajud. Setiap malam begitu, rutin kecil. Dia kata min da'bis salihin, tahajud ini dia di antara budaya perangai orang-orang saleh, bangun pada waktu malam. Tetapi satu hari Al-Imam Asy-Syirazi bila bangun, dia bertanya pada ayahnya, apakah kita sahaja yang bangun pada waktu malam menunaikan salat malam? Adakah orang-orang lain lalai dan alpa dengan tidur mereka, dengan nyenyak mereka dalam selimut mereka? Apakah kita sahaja yang mampu melaksanakan kewajipan tahajud dan qiyamul lail ini? Maka ayahnya berkata, jika demikian kamu bangun untuk meneliti manusia-manusia lain yang tak boleh buat seperti kita, maka kamu pergilah tidur semula. Karena dengan bangun kamu tadi, kamu mula untuk melihat kekurangan manusia. Maka jika kamu tidur, maka kamu dah tak tengok benda tu. Lagipun tahajud tu sunat sahaja. Ini bagaimana ulama melatih diri jiwa mereka supaya sentiasa tidak menjadikan amalan mereka itu tempat sandaran. Tempat sandaran. Bahkan Nabi SAW sendiri menyebut, aku masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita senantiasalah, yang pertamanya kita kena memperbaiki baik sangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya baik sangka ini ialah kerana apabila kita tidak bersandar dengan amalan, baik sangka kita dengan Allah makin tinggi. Dosa kita bukanlah suatu isu yang besar untuk kita terus mendekati Allah. Baik sangka dengan Allah ini besar. Dia punya kelebihannya. Dia hidup dengan tenang kerana dia yakin bahawa Allah Ta'ala ini menetapkan semua perkara, semuanya di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tersilap. Ini yang kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan senang dan bukan mudah, bukan senang. Kita memang hidup dalam keadaan sukar setiap hari. Kita ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan kamu wahai manusia, kata Allah, dalam keadaan kabad, letihnya, penatnya, sakitnya, susah hatinya.
Kita berperang dengan nafsu kita, dengan jiwa kita setiap hari supaya kita dimenangkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu inilah proses ini namanya mujahadah. Nama pun mujahadah. Nak istiqamah ni ada satu proses supaya kita lapang, tenang ini. Sebelum dapat lapang dan tenang itu, maka kita melalui banyak duri dalam perjalanan. Maka disebut dengan mujahadah. Mujahadah tu maknanya perjalanan kita yang banyak liku tadi kita tempuh dengan susah dan payah. Dan kena ingat, susah dan payah kita itu Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kemanisan iman. Tidak ada yang percuma. Semua perkara susah dalam dunia ni semua Tuhan ganti. Bila Tuhan bagi sahaja, dia akan jadi manis. Orang yang pulun betul-betul, orang Kedah ni dia cakap pulun, usaha sungguh-sungguh, study setiap malam untuk nak berjaya dalam periksa. Dia tak sama dengan orang yang tak study tapi berjaya. Saya ada kawan-kawan yang bijak. Bijak Tuhan buat dia. Ada yang sampai kadang-kadang baca buku dalam tempoh yang singkat. Mudah aja, akhir sekali dia dapat keputusan result dia pun, dia taklah begitu gembira sangat. Sebab apa, benda tu dalam jangkaan dia dan terlalu mudah. Dia pun tak dapat dengan susah dan payah. Macam saya ni, baca buku pun susah nak faham. Rajin gagal. Maka bila dah berjaya, maka walaupun taklah dapat secemerlang manusia lain pun, maka saya gembira lebih daripada orang yang dapat lebih baik dari saya. Itu kemanisan. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata, kalau sekiranya kamu nak kemanisan iman, maka kamu kena menghadapi kesukaran kerana agama. Tahammulul masyaq fid din. Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. Tahammulul masyaq fid din. Sangguplah kamu bersusah payah dan menderita kerana agama. Maka suatu masa nanti akan dianugerahkan oleh Allah kemanisan iman. Macam mana manisnya iman ya? Kalaulah perempuan tanya saya pun tak reti nak habaq. Saya pun tak rasa lagi. Tapi kita semua teringin nak rasa manisnya iman. Iman itu terasa manis. Sekarang ni kalau tak manis macam sahabat-sahabat, macam tabi'in, para tabi'in, cukuplah Allah Ta'ala buat. Kalau kita buat kebaikan, kita seronok. Bukan bangga. Janganlah membangga pula. Ada orang yang kadang-kadang dia Allah Ta'ala uji dia dengan ujub. Ada yang Allah Ta'ala uji dia dengan riya'. Dia buat riya' ni maknanya dia paparkan amalan dia untuk tontonan manusia. Kalau dia buat kebaikan, mesti ada orang kena tahu. Itu namanya riya'. Alladzina hum yura'un. Riya'. Memaparkan amalan kebaikan ni supaya diketahui oleh manusia. Kalaulah tak menayangkan amalan dia untuk diketahui manusia, tetapi dia seorang-seorang dia rasa bangga, rasa diri dia ini hebat. Itu namanya ujub. Muhlikat semua itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, muhlikat ni benda yang membinasakan kita. Baik. Kat mana saya tadi ya? Lupa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemanisan iman. Ya baik, kemanisan iman. Iklan banyak lah. Okey, kemanisan iman. Cukuplah kalau sekarang ni Tuhan berikan perasaan kita ini gembira, seronok dengan kebaikan yang kita buat. Tuhan lemparkan, campakkan dalam jiwa kita ni seronok. Ada orang yang kadang-kadang buat kebajikan, dia rasa tak seronok. Orang yang minta sedekah dekat dia, minta infak, minta apa-apa. Dia nak bagi duit, kadang-kadang nak bagi RM1, tapi tangan dia masuk dalam poket, tarik-tarik keluar 10, nak masuk balik segan, dia bagi RM10. Balik tu sampai 2-3 jam duk menyesal. RM10 aku bagi, kalaulah aku berminyak kereta, kalaulah. Akhir sekali Tuhan buat dia jadi susah hati dengan kebaikan. Itu suatu yang perlu kita fahami dengan baik. Bahawa susah hati dengan kebaikan ini bukan perkara, maknanya kita kena ada kesedaran, ubah diri. Kena ubah diri. Kena pandai ubah diri, pujuk diri supaya kita ini sentiasa suka lunak dengan ketaatan. Kan? Kalau Tuhan anugerahkan sedemikian pun sudah memadai untuk permulaan ini. Untuk kita pupuk lagi jiwa kita, didik lagi supaya makin lembut, makin dekat dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya selalu menyebut, kalau kita nak didik diri kita ini supaya kita boleh menilai diri kita dan semangat motivasi untuk kita buat kebaikan,
kita kena memperbanyakkan membaca kisah para salihin, para awliya illahi salihin. Kena banyak baca, baru tahulah kita ini di peringkat mana, di keadaan mana, betapa teruknya kita. Kena pujuk macam tu. Baca, saya suka baca kisah-kisah para salihin. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi ni tuan-tuan, perempuan sekalian, kalau perempuan baca dalam riwayat, Imam Nawawi ni usianya tak panjang. Usianya dalam 44 sebahagian riwayat. Ada sebahagian riwayat kata 45 tahun sahaja. Dia seorang yang kurus. Bahkan ada sebahagian ulama kata beratnya lebih kurang 45 kilogram sahaja. Kurus. Orang Arab 45 kilogram kurus lah. Orang Melayu pun kurus. Bukan 45, 55 saya silap. Minta maaf, saya tarik balik. 55 kilogram. Kurus sahaja. Tapi yang ibadahnya, bahkan dia tidak berkahwin sehinggalah ke hujung hayatnya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia mengarang satu kitab. Dia mengarang satu kitab namanya Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang membujang sampai mati. Dalam senarai itu ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. La yanamu ala janbaihi, dia tak tidur di lambung kanan dia, dia tak tidur di lambung kirinya 2 tahun. Maknanya di depan dia ada meja, maka kalau dia tak belajar, dia ulang kaji. Kalau dia tak ulang kaji, dia menulis kitab. Kalau dia tak menulis kitab, dia mengajar. Macam tu je. Lepas tu terlena lah begitu. 2 tahun tuan-tuan, perempuan sekalian. Tuan-tuan tak ada dalam ni 2 tahun macam tu. Dan seorang yang sangat warak. Sangat warak dan sangat zuhud. Apabila dia mendengar ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berkumpul di Bandar Damsyik itu, yang mana buah tersebut adalah sebahagiannya bercampur dari hasil tanah wakaf yang dirampas oleh kerajaan, maka dia tak makan buah tersebut. Bertahun-tahun dia tak makan. Dia jaga. Maka apabila diminta fatwa oleh raja nak minta fatwa dekat dia. Dulu raja-raja dia perlu endorsement juga daripada para ulama ini kalau nak buat sesuatu benda. Antaranya raja nak mengutip cukai untuk peperangan. Tak cukup dana, tak cukup biaya. Maka raja memohon pandangan dari ulama lain, semua kata yes, boleh. Tapi kata Imam Nawawi no. Imam Nawawi kata boleh nak kutip cukai, tapi dengan syarat kamu kena kumpulkan dulu gelang-gelang emas, rantai-rantai emas, berlian semua yang ada di leher-leher gundik-gundik kamu. Raja murka, raja marah. Maka dia undang Imam Nawawi ke istana untuk nak marah Imam Nawawi. Imam Nawawi datang ke istana. Bila Imam Nawawi datang ke istana, raja yang pada peringkat awalnya sangat garang dan bengis. Masuk saya Imam Nawawi yang kurus tadi. Raja terkedu, diam sahaja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya ambil kisah ini daripada Profesor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, almarhum al-syahid. Kata beliau, dia kata dekat raja, Imam Nawawi sebut dekat pada raja, saya tak silap saya Zahir Bibras namanya raja tu. Kamu sebenarnya boleh memahami apa yang aku cakap. Tetapi kamu sengaja tak buat tak faham. Maka sekiranya kamu memilih untuk tidak memahami cakap aku ini, kamu degil, maka di belakang aku ada 2 ekor singa yang bakal menerkam kamu pada bila-bila masa. Maka ulama menyebut ini min karamat, daripada karamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu bila dia balik, Imam Nawawi balik sahaja daripada istana, keluar saja daripada istana, maka ramai ada yang bertanya, kenapa tuanku tadi begitu bengis, begitu garang. Tetapi bila masuknya An-Nawawi, tuanku jadi begitu menikus. Maka jawab raja, di belakang beliau ada 2 ekor singa yang sedang dan bersedia untuk menerkam aku pada bila-bila masa. Ini karamah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia hidup tak ada cari pengaruh. Masa dia dihalau. Bila raja marah, raja halau dia keluar daripada Syam. Dia keluar. Dia tak kumpulkan penyokong, jom kita bangkit lawan kerajaan. Tak. Tak gulingkan apa, tak ada. Dia tak hidup, dia bukan nak mencari pengaruh. Maka dia keluar. Dia keluar saja daripada Damsyik, daripada Dimashq. Maka terjadi huru hara dalam Syria dan di Syam. Karamah dia juga. Bila keluar jadi huru hara.
Maka raja takut, maka raja pun meminta kepada orang untuk memanggil An-Nawawi pulang segera. Kata Imam Nawawi, aku takkan pulang, melainkan aku jadi mayat, kamu bawa aku balik. Ataupun dia mati, aku balik ketika dia mati. Maknanya salah seorang mesti mati. Maka raja mati dulu. Ya, raja mati dulu. Dan dalam riwayat menyebut bahawa di penghujung hayatnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tahu dia nak mati. Ini saya ambil kisahnya daripada mantan mufti Mesir, Dr. Syekh Nuruddin Ali. Beliau menyebut bahawa, menceritakan bahawa Imam Nawawi satu hari, dia daripada Damsyik, dia berjalan pergi ke Mesir untuk menziarahi Al-Imam Asy-Syafi'i. Maqam Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dah wafat. Jadi Imam Nawawi pergi untuk ziarah dia kali yang terakhir. Maka apabila Imam An-Nawawi ziarah, dia tak masuk pun dalam maqam. Dia hanya duduk di luar sahaja. Dia baca doa, dia hadiahkan Al-Quran dan dia menangis. Orang tanya, kenapa kamu tak masuk wahai An-Nawawi? Aku merasai Asy-Syafi'i ini masih hidup. Maka aku segan, dia kata. Aku malu dengan dia. Maka selepas dia berdoa, selepas dia baca Al-Quran sedikit, dia menangis sedikit, kemudian dia pun bergerak balik. Ketika itu di Mesir, ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imam As-Subki. Orang ramai bertanya kepada Imam Subki, wahai Imam Subki, kamu tak tahukah Imam Nawawi datang ke tempat kita? Maka Imam Subki kata, aku tidak mengetahui. Kenapa kamu tak bagi tahu aku? Cepat-cepat Imam Subki kejar Imam Nawawi. Kod. Kod. Boleh selisih kod jalan. Kod boleh jumpa kod jalan. Jadi dalam perjalanan, kod Imam Nawawi masih baru beredar daripada Mesir. Nak balik ke Syria, kod lah boleh jumpa kod jalan. Imam Subki kejar. Kod boleh jumpa dan nak ambil barakah daripada Imam Nawawi. Perempuan tahu dia kejar sampai mana. Sejauh mana ke Imam Subki mengejar Imam Nawawi untuk mendapatkan Imam Nawawi. Rupanya dia kejar tu tak jumpa. Maka akhirnya dia kejar sampailah ke Syam, ke Syria. Jauh. Punyalah mereka ni nak ambil berkat sesama mereka. Sampai saja di Syria, maka Imam Subki pun bertanya, wahai ahli Syam, kabarkan kepada aku di manakah rumah Imam Nawawi kerana aku ingin bertemu dengan dia. Aku datang daripada Mesir kerana aku cari dia kod jalan tak jumpa. Maka ahli Syam memberitahu dia bahawa Imam Nawawi baru menghembuskan nafas yang terakhirnya 2 hari yang lepas, dia kata. Terkejut Imam Subki. Maknanya dia datangnya Imam Nawawi ke Mesir semata-mata melakukan ucapan perpisahan selamat tinggal kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sepanjang hidupnya begitulah Imam Nawawi. Dia tidak mencari pengaruh. Dia seorang yang tawaduk, seorang yang sangat merendah diri. Seorang yang sangat bertakwa, seorang yang sangat zuhud, tidak mengejar dunia. Bahkan ketika dia nak meninggal dunia, dia memulangkan. Dia tahu dah dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pulangkan balik kitab-kitab dia yang dia pinjam. Rupanya kitab-kitab dia ada yang dia pinjam, duit pun tak cukup. Demikianlah. Jadi sebab itu bila kita baca kisah para awliya, maka tak ketahuilah bahawa kita ini di peringkat mana, di tahap mana. Kerdillah kita. Maka sebab itu mereka para awliya illahi salihin ini suluhan kita. Cerminan untuk kita tengok siapakah diri kita. Mudah-mudahan dengan kita menyebut nama-nama orang soleh ini, tanzilur rahman, turunan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya bawa kisahkan para solehin ini supaya kita dapat menilai diri kita, motivasi kepada diri kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya secara peribadi, Imam Nawawi sangat dekat di jiwa saya. Apabila saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jika ada permohonan saya yang berat, yang saya berharap sangat dikabulkan Allah, maka saya akan menyebut nama Imam Nawawi dalam doa saya. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, walaupun Nabi Zakaria dengan Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria lebih tinggi kedudukannya daripada Sayyidatina Maryam kerana Nabi Zakaria adalah Nabi. Tetapi Nabi Zakaria kan dalam Al-Quran sendiri bertawasul dengan Sayyidatina Maryam alaihissalam. Maka saya, kalaulah ada permohonan yang saya ingin dikabulkan dengan cepat, perkara itu begitu berat bagi saya, maka saya akan menyebut Allahumma inni atawassalu ilaika bil Imam Nawawi. Sesungguhnya ya Allah, aku bertawassul kepada kamu dengan keberkatan Imam Nawawi. Ya Allah, perkenankan hajat begini.
Jadi 7.57 dah, 7.58, kita ada 2 minit lagi. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya tazkirah saya tadi ada yang mengguris hati ataupun ada yang tak berapa berkenan di hati perempuan sekalian lah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya dimaklumkan esok masih lagi ada satu slot untuk saya. Kalau tersilap saya minta ampun, saya minta maaf lah. Esok hari Ahad pagi, waktu yang macam ni juga. InsyaAllah kita mungkin akan bercakap tajuk yang lain pula. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua yang ada dalam Gema Nurul Iman yang hadir pada pagi ini, kita semua dirahmati, dilimpahi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlukan keampunan, kita perlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza wa kita bertawasul dengan Imam Nawawi? Boleh, ya. Kenapa? Tawasul kan perkara yang mukhtalaf, perkara yang diamalkan oleh ramai para ulama dan dia ada sandaran daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bertawasul ini asasnya ialah kita menjadikan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebutan kerana kita menyebut nama mereka yang dikasihi oleh Allah. Seperti mana kita akan menyebut nama-nama orang apabila kita bertemu dengan seseorang, maka kita akan menyebut nama-nama orang yang dia kasih. Kerana kasih sayang itu, apabila kita mengasihi seseorang, maka kita akan mengasihi mereka-mereka yang dia kasihi juga. Jadi kalau saya nak masuk perbahasan mazhab akan jadi panjang. Mungkin boleh sambung esok lah perbahasan mazhab mengenai hukum tawasul. Tetapi tawasul itu sendiri asasnya ialah ada dalam hadis Nabi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nabi Zakaria bertawasul dengan Sayyidatina Maryam untuk dapatkan anak. Demikian juga ada 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Maka mereka bertawasul, ya Allah sekian-sekian aku buat. Ya Allah sekian-sekian aku buat, maka terangkatlah batu itu sedikit sehinggalah orang yang ketiga bertawasul, maka terangkatlah, maka mereka boleh keluar daripada gua. Jadi tawasul ini perkara yang masyru', yang diizinkan oleh syarak. Bukan bermakna kita meminta kepada orang yang kita sebut, bukan. Itu tidak betul. Itu salah tanggapan ataupun salah faham yang berlaku dalam masyarakat apabila mereka menganggap menyebut nama seseorang, bertawasul itu bermakna kita meminta mudarat dan manfaat daripada dia. Bukan demikian, bukan begitu. Kita menyebut nama tersebut sebagai tawasul perantaraan. Kerana menyebut nama orang soleh, menyebut nama mereka yang dikasihi oleh Allah akan menurunkan rahmat, akan menambahkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inda zikri salihin, kan disebut begitu. Inda zikri salihin, ketika menyebut nama-nama mereka yang saleh, tanzilur rahmat, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke begitu? Ataupun saya menjawab persoalan boleh lah Ustaz ya, dalam doa kita tu kita sebut macam tu. Boleh? Allahumma inni Ustaz. boleh. Allahumma inni atawassalu ilaika bil Imam An-Nawawi misalan. Kalau ada tokoh-tokoh lain, ulama-ulama, tabi'in, tabi'in ataupun sahabi, fuqaha, ulama yang lain, kalau yang ada yang kita dekat dengan hati kita selain dari Imam Nawawi, boleh sebutkan. Tidak ada masalah. Tak maaf Ustaz, kalau kita bertawasul dengan ibu bapa kita boleh ke Ustaz? Boleh. Dengan amalan soleh mereka, dengan keberkatan mereka, ya Allah, aku bertawasul dengan ibu dan ayahku, dengan datukku, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Cuma dikenali dengan ketakwaan itu kerana kita bukan nak bertawasul kerana dia banyak duit, kerana dia sekian, bukan. Sebab Nabi SAW kata, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan mereka yang banyak duit kerana kekayaan dia, bukan kerana ketakwaan dia, maka faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka hilanglah 2/3 agama dia. Maka di sini kerana takwa dia, kerana kebaikan dia, kerana solehnya dia, maka kita bertawasul atas dasar itu. Jadi boleh saja kita bertawasul dengan sesiapa sahaja. Terima kasih Ustaz. Adakah lagi soalan? Kita nak buka soalan besok? Ustaz ada hal ke Ustaz? Saya tak ada hal, boleh saja. Kalau ada yang nak bertanya lagi, silakan. Okay. Kalau Ustaz dah ada hal, tak ada hal, mungkin kita buka soalan sebab kelas seterusnya mungkin mula pukul 8.30, tapi saya takut nanti Ustaz ada hal lain jadi. Okey, tak apa, saya tak ada hal buat sampai sekarang, tak ada hal lagi. Bolehlah buka soalan untuk jemaah yang nak tanya soalan. Boleh, silakan. Okey, alhamdulillah. Jadi
Admin tadi nak tanya. Mas Roha. Dia sama juga macam kalau kita berdoa tu kan lebih baik macam kita sebut nama-nama Allah yang 99 tu Ustaz. Macam tu juga maksudnya. Semuanya betul. Menyebut nama Allah juga kita dituntut. Tidak ada masalah. Cuma agama kita ini luas. Pintu rahmat ini luas. Ya. Menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, menyebut nama para salihin, semuanya itu pada tujuan yang satu. Kenapa kita menyebut nama para orang soleh? Kerana dia dekat dengan Allah. Menunjukkan bahawa Tuhan ada dalam diri dia. Nilainya itu diangkat kerana nilai Allah dan Rasul begitu tinggi, maka kita menyebut nama orang soleh tadi kerana nilai tersebut. Maknanya agama ini luas. Menyebut nama Allah juga tidak ada masalah. Sebutlah. Jadi yang pentingnya sebutan tadi dia terfokus pada nilai Allah dan Rasul yang tinggi di dalam jiwa mereka, bermakna kita mengingati Allah dengan mereka. Ya. Jadi sebut nama Allah juga boleh, dan memang itulah yang dituntut sebenarnya, tidak ada masalah, tidak ada khilaf. Menyebut nama solehin ini masih lagi ada khilaf. Ya. Cuma saya melakukan, sebab itu bila kita sebut, bila contohnya Allahumma inni atawassalu ilaika. Maknanya kita sebut nama Allah, sebut. Allahumma, sesungguhnya ya Allah, maknanya kita sebut nama Allah. Allahumma inni, sebut nama Allah, sesungguhnya aku atawassalu ilaika bil Imam Nawawi misalnya, maka kita menyebut nama Allah dan juga hambanya yang saleh. Sebagaimana kita berdoa dalam tasyahud kan, assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Salam ke atas kami dan juga ibadillah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Maknanya Tuhan memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya yang saleh untuk disebut di dalam sembahyang, disebut di dalam tasyahud, di dalam tahiyat. Bahkan tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillah itu adalah ruknun min arkanis salah. Dia rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin jawab soalan. Okey, silakan Datuk Asnal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Hajah dan Ustaz. Ya. Saya amat memahamilah di mana kita boleh bertawasul apabila kita berdoa. Kadang-kadang kita tak sedarlah kenapa kita bertawasul. Kerana kadang-kadang kita ni macam parrot kan, kita hafal dan juga kita baca doa ataupun sebelum baca doa tu Al-Fatihah, kita sedekahkan dan bertawasul kepada alim ulama lah, Syekh Al-Qadani ke ataupun siapalah kan. Tapi ada kekhawatiran saya lah Ustaz dalam hal tawasul ni, kerana kita khawatir di mana ada silap faham, di mana maklumlah kita ni manusia biasa dan ilmu kita rendah. Kita tak langsung kita bertawasul seolah-olah kita pengantaraan, di mana antara kita dan Allah SWT adalah direct, di mana Islam ini adalah satu agama yang kita deal direct dengan Allah SWT. Jadi saya khawatir Ustaz, di mana kalau macam diri saya sendiri kadang-kadang kita terpesong sikit, di mana kita khawatir disebabkan oleh sipalan atau disebabkan oleh tawasul tadi. Itu kekhawatiran saya. Saya tidak menafikan ataupun mengatakan tidaklah, tapi tawasul memang boleh, tetapi ada sikit kekhawatiran kalau macam ilmu saya ni rendah. Contohnya saya takut saya menjadi boleh perbuatan syirik bagi saya kerana menduakan tidak ada. Mohon pandangan Ustaz dalam hal ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada soalan. Sebab itu yang pertama, apabila kita salah faham, kita kena betulkan dulu kefahaman kita. Setelah mana betul, baru kita tahu tuntutannya tawasul ini apa kehendaknya. Saya dah sebutkan tadi di peringkat awal, ialah kita tidak meminta kepada selain Allah. Kita tidak minta di situ. Dan kita kena faham juga, orang yang kita sebut itu bukanlah yang memberi mudarat dan bukan memberi manfaat. Tidak sedemikian sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan menyebut nama-nama hamba yang soleh tadi, dengan menyebut supaya rahmat Allah Ta'ala turun lebih banyak. Kerana memang disebut, inda zikri salihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut nama-nama orang yang soleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna di sini kita bukan beriktikad bahawa nama yang disebut itu memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Tetapi menyebut nama itu kita direct dengan Allah itu tidak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh menafikan juga bahawa boleh ada perantaraan. Boleh ada perantaraan. Perantaraan itu bukannya memberi manfaat atau mudarat, tidak. Perantaraan itu sebagai sebutan kita, kalau macam kita kata konsep hari ini ni kabel lah, kabel. Kabel ni maknanya kita gunakan sebagai menguatkan. Nak interview kerja, kita pergi, maka kita pun sebutlah, kata saya ni anak kepada sekian-sekian yang dulu kawan dengan tuan kan, maka
kuatlah sikit. Begitu sahaja konsepnya. Dan ini dilakukan, dan kalau kita nak bawa perbahasan tawasul ini, banyak saja mazhab yang bersetuju. Dan saya tidak mengatakan bahawa mesti dilakukan, boleh saja ditinggalkan. Masih ada pilihan untuk ditinggalkan. Cuma kalaulah mengatakan bahawa tawasul itu ialah meminta daripada orang yang kita sebut, itulah salah faham yang berlaku dalam masyarakat. Maka kalau salah faham itu berlaku, maka kita kena luruskan bahawa kita tidak meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak ada perkara tersebut, dan ulama-ulama yang menganjurkan tawasul, tidak ada seorang pun yang berkata kita meminta daripada orang yang mati mudarat dan manfaatnya. Tidak. Yang kita menyebut itu sebagai dasar apa? Sebagai perantaraan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua, maka terperangkapnya itu mereka bertawasul dengan amalan mereka. Maka amalan mereka itu juga makhluk. Kalau kita sebut nama ulama tertentu juga, dia adalah makhluk. Amalan kita kan semua makhluk. Disebut saya buat kebaikan sekian-sekian, maka terangkatlah batu itu sedikit. Bertawasul lagi. Kalau kita kata hubungan kita direct dengan Allah sahaja, kenapa 3 orang pemuda ini tidak mengatakan, ya Allah tolonglah. Kenapa nak kena letakkan amalan-amalan mereka? Kenapa mereka kena menyebutkan amalan-amalan mereka sebagai perantaraan? Sedangkan amalan-amalan mereka itu juga makhluk. Sama sahaja kedudukannya, makhluk semuanya. Tetapi disebutkan, dan 3 orang pemuda yang bertawasul tadi, kisahnya dirakamkan dalam hadis Nabi SAW. Maknanya tidak ada masalah menggunakan perantaraan. Tak nak guna pun boleh, tapi kalau nak guna pun tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana dicontohkan dalam hadis Nabi, dan sebagaimana saya sebutkan tadi juga, Nabi Zakaria bertawasul dengan Sayyidatina Maryam alaihissalam. Jadi perkara ini tidaklah menjadi pelik. Kalau buka dalam kitab Syair A'lam An-Nubala, kita akan dapati Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ada athar dalam kitab Imam Zahabi tulis, bertawasul dan bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak ambil keberkatan. Sama juga dengan konsep tawasul, nak ambil keberkatan, nak minta rahmat lebih. Rambut Nabi SAW bukankah makhluk? Nabi sendiri pun makhluk. Direndamkan di dalam air. Imam Zahabi kata, Imam Ahmad merendamkan rambut ke dalam air, kemudian diminum air tersebut dan disapu pada mata. Ini amalan-amalan yang dilakukan oleh para salafus salih. Dan tawasul ini tidak pernah disyirikkan di zaman salaf. Jadi sebenarnya bukanlah kita mencipta sesuatu yang baru, tetapi sudah ada contoh dalam Al-Quran dan sudah ada contoh dalam hadis Nabi SAW. Dan sekali lagi saya nak perbetulkan, kita bukan meminta mudarat dan manfaatnya kepada orang yang kita sebut. Sebagaimana kita pergi kepada doktor, kita kata sembuhkan aku, bermakna kita minta pada Allah. Cuma secara ikhtiarnya, kita minta doktor itu memberikan ubat, cek kita dan sebagainya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Mungkin soalan terakhir tadi, Puan Zahra nak tanya soalan ke? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Saya nak warahmatullahi. tanya pasal tawasul juga. Maksud tawasul tu secara langsung. Apa dia maksud secara jelas? Ataukah kita boleh bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, kalau bertawasul dengan Rasulullah, ya lagi-lagilah yang paling makhluk yang paling tinggi dan paling agung sekali. Kalau kita buka dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Tabaqat Syafi'iyah, kitab Tabaqat Syafi'iyah, kita akan dapati banyak saja imam-imam dalam tu yang bertawasul. Ada seorang imam itu yang kehilangan anaknya dalam perjalanan menuju ke Mekah, menuju ke Madinah. Maka bila hilang dicari tidak jumpa. Saya pernah share dalam saya baca kisah ni dalam 2 bulan lepas, saya share di Facebook saya. Maka dia pun bertawasul dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bantulah aku ya Rasulullah. Bantu di situ bukanlah Rasulullah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan. Bukan maksudnya Rasulullah memberikan manfaat dan mudarat, bukan. Tetapi menyebut Rasulullah di situ memohon bantuan sebagaimana kita memohon bantuan daripada doktor tadi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau hari tak hujan, kita panas sangat, kita kata tolonglah hujan, please tolonglah hujan, tolonglah turun. Bukan kita minta tolong hujan sebenarnya. Kalau orang belajar dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan majaz, ilmu majaz aqli. Sebut tu maknanya apa? Kita tahu Allah yang menurunkan. Tetapi memohon bantuan. Macam kita minta tolong kawan-kawan kita, tolong bantu aku, tolong aku, minta tolong sekian-sekian. Jadi dia sebagai wasilah perantaraan ataupun ikhtiar.
Bukan bermakna kita menafikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mudarat dan manfaat. Jadi soalan puan tadi, sekiranya bertawasul dengan Rasulullah, ya mestilah boleh. Kalaulah aulia pun boleh, mengapa pula Rasulullah makhluk yang paling agung di dalam dunia tidak boleh? Jadi jawapannya tidak ada masalah. Ya, silakan. Saya rasa cukup dulu untuk sekarang ini. Kesian ke Ustaz lah bro. Kita sambung besok lagi lah. Mungkin besok Ustaz berhenti awal sikit, beri ruang untuk soal jawab macam tu kan. Boleh, InsyaAllah boleh. Kita rezeki. Jadi kita tutup dululah kuliah boleh. kita. Pertama kali kita pun tak naklah membebankan Ustaz untuk kuliah pertama. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi alhamdulillah. Amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang dapat mengisi kekosongan kuliah kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai masalah, Allah mudahkan segalanya. Dan terima kasih atas tazkirah perkongsian ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan nilai kehambaan kita, dekatkan diri kita dengan Allah dan kita suka dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah dan beri motivasi pada kita insya-Allah. Insya-Allah kalau diizinkan Allah besok kita akan sambung lagi dengan kuliah Ustaz untuk kuliah subuh insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gembira Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Dan tidak lupa pihak Gembira Iman juga ingin merakamkan sanah helwah kepada yang menyambut kelahiran pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, bahagia dunia dan akhirat. Kuliah kita sebentar lagi pukul 8.30 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, iaitu untuk tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi teruskan bersama dengan kuliah yang kita telah sediakan. Untuk kuliah-kuliah seterusnya, kuliah Asar, Maghrib dan Isyak, sila rujuk kepada WhatsApp group masing-masing. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya pun ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan, kekasaran bahasa ataupun yang sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan hati hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.